Alright, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So, depan saya ni not only I'm looking at the our class, I'm also looking at the email. So, I receiving 2 late submission quiz. Saya takkan mention. I will not mentioning the names here, but just want to let you know that my email stated that there's 2 late submission for the quiz 2. So we have done 2 times the rehearsal for the test by using a quiz. So basically, quiz 1 and quiz 2 is the rehearsal. I also collecting the marks for our continuous assessment, quiz 1 and quiz 2. So for test 1 later on, maybe the next 2 weeks, the same thing will gonna happen, which is I'm gonna set the submission straight away to the Google Classroom. I will give you the test questions, and you will answer the questions with any kind of methods that you know how to do it. Nak tulis kat dinding, sebab saya kata semalam lah, nak tulis kat dinding rumah pun boleh, tulis kat dinding rumah, ambil gambar and then submit. What the most important is when we do online assessment or test is the answer that you write should be clear, okay, easy for me to see, easy for me to understand, okay. If you use a computer camera, make sure that your camera is focused, okay, focus, jangan blur. Itu saya punya concern. Okay, saya ada call tapi saya cuba nak make sure that okay. Alright, okay, itu pesanan saya lah. Pesanan saya berkenaan dengan test 1 later on. Should be next week, but we have midterm break next week, so we postpone to the next 2 weeks on 29th of November. So basically today we're gonna have last class for the lecture untuk before the semester break. This is an important class, which is one of the components that I will test you in the test 1. Okay. About the test questions, the test question will be 5 questions. It will consist of the fundamentals of measurement and instrumentation, the lecture 1 and lecture 2, and a bit on the lecture 3. Nanti kita akan masuk ke lecture 3 nanti. Tak lama, tapi sebelum kita tengok pada lecture 3, I'm gonna show you the answer for the quiz 1. The answer for the quiz 1. So okay, I've stopped sharing over here. I'm sharing over here. Saya tak akan tunjuk okay, sorry. Saya tak akan tunjuk saya tak akan tunjuk detail answer lah. Saya hanya tunjuk cara jawab dia. Okay. So if you look at the depan saya ada dua komputer, ada 2 PC. So sebelum saya tunjuk ke jawapan, I would like to send the link for the Google Attendance. So you can look at and then click the attendance. So okay. So to answer the question, pakai spek dulu. Sebiasa soalan ni nampak macam susah. Sebenarnya bila saya tunjuk sikit-sikit jadi mudah lah.
Cuma saya untuk jawapan saya perasan ada yang hantar blank, ada yang hantar blank answer. Nanti saya tunjuk lah. Tapi sebelum saya pergi ni dulu, saya pergi pada kita punya jawapan. So number one, so I give you this one. We call this a system. This is actually a container. Okay, a container. First thing you should imagine what kind of this thing, what is these things. Macam mana physical je, cuba bayangkan seboleh-bolehnya. Kalau tak ada bayang pun tak apa. Tengok pada apa yang tertulis kat sini. And then the first question asking about the explanation of the sensor mechanism in term of block diagram. So maksudnya kita tak ada cerita ayat lah. Tak ada pun sini sebenarnya yang menyuruh you menulis ayat. Sebab saya perasan ada jawapan-jawapan yang beramai yang tulis ayat, tulis ayat dah panjang-panjang ayat dia. Okay. Sebenarnya dia tak payah ada ayat sebenarnya, just tulis dalam bentuk block diagram sahaja. Itu yang saya tegaskan dekat dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni. Okay, macam nak buat? So pertama tengoklah, tengok fizikal dia, apa yang ada. Saya kecilkan sikit, apa yang ada. So kalau tengok sini, apa yang ada, dia ada, ambil sikit. So kita ada sini box untuk pertama. Kita fokus kepada block diagram lah. Block diagram. Apa block diagram yang ada. So block yang pertama, apa block yang pertama? So tengok block yang pertama, kita ada first thing that yang mengesan dia ialah diaphragm kan. Diaphragm. Okay. Okay. So diaphragm first kali. Okay. So by looking at this image, kalau saya nak uji sebenarnya, saya nak uji kefahaman pelajar, apakah sebenarnya alat pengukuran ini? Okay. Dalam soalan dalam nota, dalam lecture notes dah diceritakan pasal benda ni sebenarnya. Cuma saya nak kalau boleh you boleh relate lah ada soalan tu dengan benda ni. Tapi looking at this image only, we can see that actually kalau tengok container ni bila lagi banyak air, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan pointer ni berubah kedudukan. Okay, berubah. So more water inside, which is indicates the level of the liquid. Okay. So with the increase of the level, okay, the pointer will move. So kita boleh agaklah sebenarnya sensor ni ialah sensor untuk mengukur ketinggian ataupun kandungan air dalam kontainer, kandungan liquid dalam kontainer ni. Itu saya nak you all bayangkan benda ni dulu. Bila dah bayang ada baru kita move pada jawapan dia. So first block is the diaphragm. Okay, the first thing, maknanya yang masuk sini ialah apa? Dia masuk dia ialah liquid level lah. Liquid level. So then diaphragm akan menggelembung ke bawah, pushing the spring. So see diaphragm, okay, pushing the spring. So kita letak sini spring pula. Okay, spring. So pushing the spring. Sorry lah saya punya kotak saya uduh sikit, tak apalah. So diaphragm, pushing the spring. Then what else? The spring, okay. Sebenarnya spring tu sebenarnya dia just restore. Sorry, saya make a mistake. Sebenarnya spring ni, okay, sebenarnya bukan spring. Spring ni adalah sebenarnya kalau tengok diaphragm tu dia tak connect dengan spring. Spring tu hanya untuk restore balik diaphragm tu.
dia connect terus kepada lever mechanism. Kan, kalau perasan, dia connect directly from the diaphragm, dia pushing directly the lever mechanism. The spring is only to push back the diaphragm back to its original position. Itu je function spring. Dia tak indicate pun sebenarnya, dia tak indicate pun level. So dengan kata lain, weight spring ni sebenarnya ialah salah satu daripada mungkin elemen-elemen lain lah, elemen-elemen lain yang tak berkaitan dengan kita punya measurement. Okay. Let's say lah, kalau spring tu tidak dah teruk dah tak elok. Apa jadi? Bila spring tak elok, diaphragm cannot go back to the original position. So when it's not going to original position, it will give the false information in term of H, the liquid level. Maksudnya liquid level tu sebenarnya dah kosong dah sebenarnya. Tapi disebabkan oleh spring tu, dia tak mampu nak push back the diaphragm back to its position. And then what happen is it will give the false zero to the pointer. So weight spring ni sebenarnya dia dia tak connected direct dengan kita punya link ni, tapi kita boleh letak dekat sini lah spring. Mungkin dia sebagai extraneous variable. Maknanya ke kemampuan spring untuk dia punya spring stiffness, dia sebahagian daripada dia adalah mungkin extraneous variable kemampuan spring untuk kembali pada asal. And then diaphragm lever mechanism. And then what else? We have a pointer. Okay. Pointer. Okay. Pointer to move together with the lever. Ni lever mechanism kat sini ya. This is lever mechanism. Okay. You push down. This one goes up. Tu macam lever mechanism. Okay. Dengan ni sekali lah. Dengan ada benda ni pin kat sini menyebabkan when they go down, okay, this one the pointer go up. Tu lever mechanism. Okay, then pointer kat ujung ni lah benda ni. Okay, lepas tu kita ada the next we have a scale. Okay, kita ada scale. Okay, lepas tu kita buatlah anak panah. Okay, anak panah. Dan kat situ, dan kita pun, okay, ni ialah sensor mechanism in term of block diagram. Siap. So kat sini kita boleh letaklah, kalau tengok sini, kita boleh letak lagi sini, liquid level masuk dari diaphragm ni akan jadi, apa yang bergerak kat sini? Motion of the, downward motion lah. Downward motion. Okay. Dia downward motion lah. Dia bukan barang. Yang ni ialah apa signal? Signal apa yang bergerak? Dia dalam laluan path ni signal yang bergerak. Ini adalah tool lah, barang, physical things. Ni physical thing, kotak ni adalah physical thing. Tapi yang dalam ni ialah information tu. Information yang bergerak. So liquid level is information bergerak, and then go to this mechanism, this physical tool, and then information yang bergerak lepas tu ialah downward motion, and then go to the mechanism. So this one, so ini adalah mungkin kita kata motion agak lah. Motion of kata motion of the lever lah, motion. Kita buat sini. Lever motion. So macam-macam boleh cakap, lever upward motion ke, tak kisahlah. Asalkan saya tulis apa pun, saya akan faham lah. So and then it goes to the pointer. Pointer is show dia. Okay. Ni maknanya
liquid level lah, level lah, show the level. Dia akan show the level to the scale. Okay, nampaklah ini penerangan kita, penerangan dalam bentuk block diagram. Mungkin setiap orang ada penerangan berbeza. Saya tak ada, kita tak ada kita nak katakan satu specific answer. It's actually it depends on your understanding. I will not eliminate ataupun saya tak akan potong markah lah bagi jawapan yang saya agak mungkin berlainan dengan saya. Tapi saya anggap mungkin okey, dia faham macam tu. So saya akan pertimbangkan juga untuk bagi markah lah. As long as dia menunjukkan dalam bentuk block diagram benda ni, function dia. Tapi tak habis lagi, ni baru nombor 1. Okey. Nombor 2 ialah explain, indicate all basic function element. So apa function element kita? Ada 4 kita ada sensor element, kita ada signal conditioning element, dan kita ada signal processing element, dan kita ada display element. So kat sini, dekat mana sensor element? So kita buatlah. Sensor element ialah kat sini lah. So ni ialah sensor element. Okay. Dia sense apa? First yang sense, dia sense liquid level dan convert the liquid level into a motion downwards. Okay, the more motion downwards, the more liquid level that we that actually in the container lah. Okay, lepas tu ini adalah saya tulis itu. So ini adalah apa nama sensing element. Satu ya, elemen. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita ada lagi. Ini ialah signal conditioning. Kadang-kadang ada orang nak kata, ada orang cakap pointer pun sebagai dari display. So mungkin level mechanism saja sebagai signal conditioning. Tak kisah. Asalkan you define. Yang penting ada signal conditioning. Kenapa kita kata di conditioning? Sebab level mechanism ni kalau kita design betul-betul, small motion downwards akan bagi huge motion for the pointer. Kalau kita betul-betul tengok pin, kalau kita betul-betul kita move, kita letakkan position pin betul-betul ke sana atau ke sana, okey, ataupun ke belakang sikit, kita adjust position dia akan memberikan kesan pada pointer tu. Okay, kalau kita ke depan sikit mungkin large motion of the diaphragm create very small motion for the pointer. So kat situ dia kurang sensitif lah. Sebab diaphragm gerak banyak tapi pointer gerak sikit je. So dia tak sensitif. So kalau nak bagi sensitif maknanya diaphragm gerak sikit, gerak sikit je, pointer dah gerak banyak dah. Itu maksudnya dia sensitif. So that's actually amplifying mechanism lah, amplifying mechanism. So when we say about amplifying, so it is actually a signal conditioning element. And then later on we have the scale is the display element. Okay, so habis. Siaplah kita punya jawapan 1 dan 2. Okay. Jawapan 1 dan jawapan 2. Lepas tu, can you suggest how to increase the sensitivity of the sensor? Tadang. Dah saya dah bagi jawapan dah tadi. Dia bergantung kat sini lah. So saya remark terus lah. Dekat sini lah kita nak ni sensitivity. Sensitivity depends on the level mechanism. The closer the closer
pin to pointer less the system less sensitive. Okay. Nampak kenapa dia tak nampak? Boleh? So maknanya sensitivity ni pada signal conditioning lah, conditioning itu sendiri. Tu salah satu contoh, bukan ni sahaja jawapan dia. Mungkin ada lagi cara-cara lain. Mungkin diaphragm. Kita buat lagi mungkin diaphragm ni. Okay. Use thinner diaphragm for better sensitivity pun boleh, kan? So banyak cara sebenarnya. Ni dua contoh saya bagilah untuk increase sensitivity. Okay, banyak cara lagi. Mungkin scale tu sendiri. Scale tu kita buat. Tapi scale tak boleh. Apa lagi ya? You berfikirlah. Saya serah pada tinggal pada you lah. Untuk you fikirkan kita better sensitivity for the system. Tapi ini this is how you answer the question. Tapi ini dalam bentuk yang saya tulis ringkas lah. Tapi dalam bentuk bila you jawab nanti, explain satu-satu lah. You put lah, letaklah sikit nombor tu. Jangan main gitu je. Nombor 3. Kan. Saya ni saya tak ada masa. Sebab saya kalau saya tulis je. Tapi dalam soalan jawapan nanti tulis explain lah sikit. Answer for question 3. Apa dia? Gini. Okay, lepas tu nombor 2. Answer for number 2. Refer to the box, dotted box ke, refer to the kotak yang besar ke, dotted ke, tak kisahlah. Yang penting bila saya tengok jawapan tu saya faham, okey ni jawapan dia. Okey. Mungkin soalan 1 you lukis. Soalan 2 you lukis balik. You recreate, you lukis balik kotak yang sama. Tapi dengan tambahan ada additional box for the basic functional element. So you asingkan soalan 1, soalan 2, soalan 3 dalam jawapan tu. Saya prefer yang macam tu. Kalau dalam jawapan tu nombor 1 ada, nombor 2 ada, nombor 3 ada, saya might lose the answer. So rugi kat you lah, you akan rugi. Nanti sepatut ada markah tapi tak ada markah. Saya punya markah final, tak boleh ada ubah-ubah dah. Muktamad. So make sure that when you answer, make sure that it's clear for me to see your answer. It is the skill untuk you all lah sebenarnya, skill untuk you present. Kalau you present bercampur sekaligus, kita the examiner, kita akan rasa confused. Kita pun bagi markah yang tak tahulah macam mana. Kan? So we might miss evaluating your correct answer. So kat situ we will give the wrong marks for you. Tapi macam saya kata lah, siapa yang markah adalah final, muktamad, tak ada beki-beki dah. So make sure that you actually giving the answer is easy for me to understand, easy for me to see, very clear, and itu pun kalau you care tentang markah lah. Kalau you tak kisah tentang markah, you belasah you lah. Okay, settle. Ini quiz 1. Okay, and then I'll go to the quiz number 2. So kita tengok sini. Quiz number 2 berkenaan dengan jangan keliru tau. Quiz 2 ni maksudnya assignment lah. Kenapa saya kata quiz? Sebab dia pendek je masa dia. So jadikan sebagai quiz. Tapi sebenarnya dia sebenarnya adalah assignment lah sebenarnya. Dia sama je. Assignment quiz ni sama dia level dia.
Jadi soalan ni dia sama sebiji macam kita punya latihan dalam kelas. Determine the sample standard deviation and so on. Okay. And then estimate the interval true value of the measurement at 95% probability based on finite data set. Okay. If you look at if you look at saya buka saya punya, okay, saya dah sebenarnya saya dah buat Excel dah ni. Saya dah buat Excel dah ada dah semua data ni. So apa kita boleh buat, senang je, kita buat kat sini average. Ataupun dia nak apa tadi, average lah kan. Average, so equal to, tekan je lah average. Average apa? Average ni lah. Sorry. Dia keluar kat situ pula. Saya ambil sini. Itu. So average dia 50.49. So variance. Okay. Sama dengan, senang je. Variance. Alamak. Variance. Calculate the based on entire population. Ni based on sample. Based on sample. Estimate variance based on sample. Sample apa? Sample ni lah. Ya, betul. Dapat satu. Lepas tu standard deviation. Standard deviation based on sample. Okay. Sample mana? Sample ni. Settle. Dapat ni. Terus boleh calculate true value, cuma satu lagi S X bar. Kan? Ni kalau tengok equation yang ni untuk ni. Yang ni bawah ni. Okay, XX bar sama dengan XX bagi dengan square root of n. So saya go pada ni. Equal to standard deviation XX bagi dengan kurungan 20 kuasa 0.5. Tu square root tu sebenarnya. 20 kuasa 0.5 tu square root lah. Okay. So dapatlah dia situ bacaan dia. Okay. So saya dah ada X bar, saya dah ada standard deviation, XX. Saya dah ada variance V. Saya ada average lah. X bar. Okay. So gunakan equation yang saya bagi dalam nota, dapatkan terus range untuk sorry, mana tadi? Range untuk interval pada value 95%. Gunakan T. Sorry, saya tadi N berapa N? N sama dengan 20. N 20. Okay. Settle. So gunakan maklumat dalam table dalam tu, and then dapatkan nilai terus jawapan dia. Okay, nanti saya akan bagi share jawapan dia dalam ni saya bagi contoh cara saya kira dengan gunakan Excel. Tapi dalam apa nama, dalam you punya jawapan nanti you tulis jawapan lah. Tapi saya akan share balik jawapan tadi ya dalam tu saya akan share dalam bentuk jawapan cara jawab lah. Tapi saya nak share tunjuk kat ni sebenarnya. So macam nak kira variance ialah X minus X bar. X bar tu adalah X average ataupun boleh lah X bar.
Okay. Maknanya kalau kita kira manual, okay, kita kira manual, yang ni sama dengan, okay, sama dengan yang ni minus berapa X bar? 50.49 average ni. Yang ni. Ni. Yang ni, yang ni. Okay. So, dapat itu. So, tak semua. Okay. Tapi make sure that, nampak ada negatif Nampak negatif. Kenapa ada negatif? Sebab kita kena absolute kan dia. Absolute kan dia. Absolute. Maknanya bila absolute, dia tak ada negatif lah. Saya copy balik. Pastikan semua absolute value. There's no more negative. Tak ada negatif lah. So kita kira summation, the sum semua. Dapat semua summation dia. Okay. Lepas tu yang ni ialah X minus X bar. Okay. Kuasa 2. Kuasa 2. So maknanya sama dengan yang ni kuasa 2 je lah. Yang ni kuasa 2 je lah. So tarik semua, dapatlah semua. Lepas tu kira lah total dia. Total dia. Itulah total dia. Okay. Kita buat average tengah-tengah sikit. Okay. Nampak total dia. So ni, so kalau ikutkan pengiraan ni, so variance sama dengan 1 bahagi dengan N, which is 20. Okay. Darab dengan ni lah. 1,9. Nampak Yang ni equation ni ikut equation dalam nota tu ikut nota tu. Okay. Sorry, mana dah. Silap. Sama tak yang ni dengan ni variance sama tak dengan ni? Sama kan? Ini automatic lah, automatic calculation. Yang ni saya calculate saya calculate manual. Ni macam dalam exam macam itulah. Dalam exam you tolak lah. Tolak yang ni. Tunjuk kalau you pakai Excel. You pakai Excel janganlah tulis Excel dan jawapan. Tak boleh. Saya tak nak tengok jawapan Excel. You salin balik lah. You salin balik angka-angka ni. You salin balik angka-angka ni dalam kertas jawapan. You salin balik. Okay. Dan lepas tu, let's say lah. Lepas tu untuk standard deviation. Ni. Okay. Sama dengan yang ni. Kuasa 2 je lah. Bukan. Punca kuasa. Punca kuasa macam mana nak buat? Ni. Kuasa 0.5. Itu punca kuasa. Dapat lah. Sama Sama lah. Tak lagi jauh sikit lah bezanya. Ni kira manual. Yang ni kira automatic guna ni. Okay. Lepas tu X bar dah ada. Again, buatlah cara yang tu. Cuma saya nak tegaskan, mungkin ada yang tak ingat lah. Mungkin ada yang tak ingat. Bila saya sebut estimate the true value of measurements. Maksudnya apa? Yang ketiga ni. Estimate true value ni maksudnya kalau nombor 2 tu pada case yang true value tak bergerak. Tapi kalau true value bergerak, apa maksud dia? Maksudnya dia ada kebarangkalian untuk systematic error. Jadi nombor 3 ni sebenarnya ialah pada keadaan systematic error lah. That's why kita pakai equation tadi, equation yang XX bar tu, yang ni. Yang ni, kita kira ni. Okay. Lepas tu dia dapatkan dia punya range. Range untuk true value punya behavior lah. Julat atau range untuk true value tu berubah pada 95%. Pada 95%. Tengok equation dalam nota lah. Saya takkan pergi detail. Nanti saya akan tulis balik benda ni dalam jawapan. Nanti you tengok balik lah. Tapi ni saya nak explain macam cara dia buat lah. Okay, saya rasa kalau siapa yang tak faham, sama ada you boleh tengok balik video ni
ataupun you boleh tengok pada jawapan yang saya akan share nanti. So it quite fast, but kalau nak lambat sikit, you press pause and play, pause and play, pause and play. You try buat sendiri ya. So tapi saya tak tengok jawapan you sebenarnya. Saya agak semua betul. Saya agak semua betul. Okey.